Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi saudara Zaki Pengurusi Majlis, berbahagia Encik Muhammad Sulaiman, pendaftar Indonesia, berbahagia Profesor Osman Sobran, Ketua Pusat Islam Universiti Selangor, dekan-dekan, guru besar, guru besar, ketua-ketua jabatan, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru Unisman. Memang semak-semak semua saya nampak ini, kerana sudi datang untuk ilmu di Unisman. Sebenarnya Unisman di bawah Pusat Islam, dan seterusnya para hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama dapat merayakan ataupun melahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan berselawat di pagi Jumaat ini. Mungkin tahun ini berbeza sedikit. Hari ini kita tidak ada buat pertandingan kumpulan mana yang terbaik di dalam perarakan itu. Ini disebabkan kerana banyak usaha-usaha kita, terutamanya dana-dana kita tumpukan untuk masa banjir di 3-4 negeri, di Kelantan, di Pahang, di Terengganu, Perak dan juga di Johor. Jadi untuk mengadakan pertandingan, memberikan hadiah, kita tengok pada tahun lepas melibatkan dana hampir RM6,000. Jadi daripada RM6,000 itu kita bagi hadiah, kita kata kita bagi sumbangan kepada mangsa banjir. So, satu langkah bijak usaha Islam. InsyaAllah Tuhan menyertai kita. Walau bagaimanapun, penilaian yang terbaik itu adalah penilaian daripada Allah SWT. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Milik Allah lah segala langit dan bumi ini, dan apa yang saja yang kita buat, yang kita cakapkan, dan apa yang kita sebut dalam hati, yang kita niat dalam hati, yang perbuatan dalam hati, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Itu penilaian Allah. Penilaian bukan kalau di dalam kelas tengok apa yang kita tulis saja, tapi penilaian Allah sampai ke dalam hati kita. So kita kena hati-hati. Mudah-mudahan perbarisan pagi ini satu perbarisan yang ikhlas, yang sangat tinggi nilainya, walaupun tidak ada hadiah. InsyaAllah kita ada sumbangan-sumbangan lain yang CJ ada kita bagi. Tapi itu kita kata yang lebih tinggi adalah penilaian Allah. Walau bagaimanapun saya rasa sangat sedih sikit. Kenapa kita menjalankan sambutan Maulid Rasul ini sangat lewat. Kalau kita ada seorang kekasih kita mengaku Rasulullah sebagai kekasih kita celebrate birthday dia, ataupun kita raikan hari jadi dia selepas 34 hari jadi dia, apa akan dikata? Dia akan marah, saya rasa. Dia tak nak terima.
lewat sangat dah, dia kata. Orang lain dah bagi hadiah kat dia macam-macam dah. Kita mengaku kekasih dia, tapi kita buat 34 hari selepas birthday dia, selepas hari lahir dia. Ini tidak patut, dia kata. Itu kalau kekasih kita. So kita bandingkan kita kekasih kita yang akan memberi pertolongan kita di akhirat nanti. Tidak ada siapa yang boleh menolong kita di akhirat nanti kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan saya harap boleh tahun depan kita celebrate birthday Rasulullah SAW ini pada harinya yang sebenarnya. Tak kira hari apa. Kalau kena hari Ahad, kita buat hari Ahad. So, mudah-mudahan walau bagaimanapun saya berdoa supaya celebration ataupun perayaan Maulid Rasul pada pagi ini diterima oleh Allah dan selawat-selawat kita diterima. Siapa yang selawat sekali kepada Rasulullah SAW, Allah akan berselawat 10 kali. Itu sahih. Jadi pada pagi ini saya ingin bercerita sedikit pasal banjir yang mana melanda, banjir luar biasa melanda negeri-negeri terutama yang besar di Kelantan, Batu Buaham, di Terengganu dan juga di Perak dan Johor. Luar biasa kerana ianya menenggelamkan bangunan-bangunan. Jadi orang tak tahu kat mana nak lari. 22 orang terkorban, 15 orang di Kelantan sahaja itu korban nyawa. Selain daripada kalau di Kolkera itu, daripada lawatan saya minggu lepas, tidak ada rumah yang tidak kosong, rumah semua hanyut. Jadi alhamdulillah pada minggu lepas ada kumpulan daripada UNICEF pergi untuk bersihkan dan membantu di sana. Dan kami sangat sedih kerana kami diraihkan begitu sekali ditempatkan di resort Seri 7 dekat di pantai, resort yang sangat cantik. Saya terfikir kenapalah kita tak bagi orang-orang yang masa banjir itu tinggal kat resort, kita tinggal di kemah-kemah. Saya terfikir itulah macam mana itu kita pergi dengan kerajaan negeri Kelantan, dia meraihkan kita. Sebelum ada tu ada juga Dr. Azwan Syuhada pergi ke Gua Musang. Dia ceritakan dia tidur di Malapolis. Itu baru betul pergi mujahadah, sama-sama merasai keperitan macam mana sekiranya dilanda banjir. Sebenarnya itu bukan ujian kepada orang Kelantan sahaja. Itu ujian kepada kita semua. Sama ada kita sanggup membantu atau tidak. Tapi apabila kita pergi bantu, kita tidur dekat resort, orang sana masih tidur dalam kemah, saya rasa sangat sedih. InsyaAllah kita pergi lagi misi-misi ini acak kali lagi kita akan pergi. Dan kita masih menerima sumbangan-sumbangan kewangan. Sumbangan kewangan banyak dana yang diperlukan untuk membina balik rumah dan sebagainya. Alhamdulillah petang Jumaat minggu lepas, petang Sabtu, petang Ahad sesuai itu ada dibuat satu tabung untuk membantu masa-masa banjir di Kelantan. Pada satu petang itu saja kita dapat pungut 8.1 juta daripada orang biasa. Ada yang terima 10,000, ada yang terima 100,000. Rupanya orang kita ni kaya-kaya. Kalau derma macam tu, satu hari, satu petang saja boleh dapat 8.1 juta. Masya Allah, saya kata rahmat. Banjir ni menjadikan orang lebih menjadi menderma. Tidak sayang lagi harta, boleh menderma. Kita tengok kalau rumah kita hanyut semua sekali, tidak ada apa tinggal lagi, baik kita menderma awal-awal. Ini boleh berlaku di mana-mana. Sekarang ni di Sabah dengan Sabah kita di Sarawak, di Sabah. So boleh berlaku di mana-mana.
Di Pesta Jaya ni pun dulu pada tahun 2006 pernah naik banjir di sini, tenggelam. Tidaklah sampai 3-4 tingkat, tingkat 1 saja, tingkat bawah saja. So ini boleh berlaku, kuasa Allah di mana-mana kalau dia nak tentukan. Jadi kita jangan sayang nak menderma. Besok ada satu lagi kumpulan yang akan pergi ke Temerloh. Tidak ada sejarah dalam Malaysia di mana jambatan Temerloh tu boleh dinaiki air. Jambatan Temerloh tu dia melengkung tinggi. Bayangkan kalau air merentasi jambatan Temerloh, rumah-rumah di sekitarnya hampir tenggelam. Hampir semua tenggelam kata, hanyut. So kita harap tim yang besok nak pergi tak payah duduk dalam resort lagi lah. Saya rasa duduk sama-sama merasai macam mana ketika ditimpa kesusahan. Kita masih menerima bantuan untuk tim yang akan pergi pada besok hari. InsyaAllah kita akan anjurkan ini kepada di masa-masa akan datang berterusan supaya timbul rasa kesedaran, kesyukuran kepada kita betapa puas kita kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang digunakan banjir. Kita tidak bandingkan lagi dengan umat-umat Islam di negara lain. Contohnya di Syria, dibom oleh kerajaan sendiri. Itu boleh juga. Saya tak nak cerita banyak itu. Saudara-saudara dah baca sendiri surat khabar. Sangat penting kita, saya topik hari ini saya akan berbincang pasal kepimpinan Rasulullah SAW. Dan saya mulai dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa pemuda-pemuda Al-Kahfi yang lari ke dalam gua disebabkan oleh kepimpinan negaranya tidak mahu mengambil Tuhan sebagai panduan hidup, tidak mahu mengambil arahan Allah, arahan Tuhan sebagai panduan hidup dia. Jadi pemuda-pemuda ni lari ke dalam satu gua dan itulah doa dia. Rabbana ya Tuhanku, atina, berikanlah kami, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami min ladunka rahmah, min ladunka, dari sisi kamu, rahmat, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, berikanlah dari sisi Engkau, ya Tuhan kami, berikanlah dari sisi kami, dari sisi kamu, rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana, satu kesempurnaan dan amrina, pengurusan dalam menguruskan kehidupan kita dengan petunjuk yang sempurna. Rasyada, petunjuk yang sempurna. So itu doa apabila pemuda Al-Kahfi dia tak nak duduk di bawah satu kerajaan yang mana kepimpinannya tidak nak patuh kepada perintah Allah. Kalau sekarang ni kepimpinan yang berdasarkan sekularisme. Apa maksud sekular? Maksud sekular adalah orang yang memikirkan, yang menggunakan pemikirannya semata-mata. Pendidikan kita pendidikan sekular, menggunakan pemikiran semata-mata. Walhal banyak benda yang kita tak mampu fikir. Saya bagi contoh. Pen. Kalau saya kata tidak ada pencipta, dia jadi dengan sendiri. Betul atau tidak? Tak betul. Nanti orang kata saya ni insane atau gila, insane mata kaji lah. Tak betul ni. Tapi apabila dunia, alam semesta ni, kita
kita tanya dia, siapa pencipta dia? Dia kata dia jadi sendiri. Masya Allah. Ini orang yang menggunakan orang sekular. Dia tak nak terima ada Tuhan yang mencipta dia. Dia tak nak terima. Itulah menyebabkan pemuda-pemuda dua tu lari. Itu banyak lagi. Orang sekular ni, saya bagi contoh. Macam mana ada orang tanya saya, pendidikan sekular dengan pendidikan tak sekular macam mana? Saya bagi contoh, kalau banjir, masih banjir, orang sekular akan mengatakan banjir ni disebabkan oleh hujan yang sangat lebat. Dalam masa 23, 24, 25 tu, hujan yang turun masa 3 hari itu sebanyak 1,200 mm. Sukatan hujan menyebabkan banjir besar di Kelantan. Itu orang sekular, dia guna fikiran dia. Kalau kita tanya lagi, kalau dalam pendidikan Jepun, dia kena tanya why 3 kali baru dia puas hati. Kenapa banjir? Sebab hujan terlalu lebat dalam masa yang singkat, sama masa dengan 2 bulan banjir. Tidak apa, itu jawapan dia. Kita boleh kaji, kita boleh fikir, alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya lagi, mengapa dia tak jadi, kenapa dia jadi di Kelantan? Kalau pada 2006, 2007 dulu dia berlaku di Johor, sampai air hapus semua tiang telefon. Kenapa sekarang berlaku di Kelantan? Atau kenapa tahun lepas berlaku di Terengganu, di Kemaman? Air menghapus tiang telefon. Mungkin dia jawab lagi, dia fikirlah kaji cuaca dia, sebab pergerakan udara, pergerakan arus dan sebagainya. Kita tanya sekali lagi, kalau ikut teknik Jepun, mengapa berlaku begitu? Dia tidak akan boleh jawab. Dia kata ini nature. Dia melupakan ada kuasa lain. Kuasa lain yang mengaturkan pergerakan dunia, perjalanan dunia. Tapi tidaklah bermaksud kita supaya semua benda itu kuasa Tuhan. Tuhan suruh kita menggunakan fikiran. Tuhan suruh kita menggunakan fikiran, tetapi fikiran kita sangat terhad. Kita kena guna panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepimpinan Rasulullah SAW yang pertamanya dia berdasarkan kepada keimanan. Iman. Kalau tidak ada iman, tidak boleh. Apa maksud keimanan? Keimanan maksudnya kita percaya dengan 100%, dengan yakin. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita percaya kepada hari akhir, dan juga rukun-rukun iman yang lain. Kita tak percaya salah satu daripada rukun iman itu, kita tidak beriman. Semalam saya bagi contoh ayat di atas. Tidak layak orang yang hanya saja orang yang layak memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman. Kepada Allah, yang layak yang hidup di masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang. Itu orang-orang yang bertakwa. Dia tak boleh beriman saja tapi sembahyang pun tidak. Ini beriman macam mana ni? Tidak selamat lagi orang beriman kalau dia tidak bertakwa. Contoh orang bertakwa, dia mendirikan sembahyang dan dia berzakat, membelanjakan harta dia, menderma. Kalau orang susah dia menderma. Dia tak boleh kemaskan dia. Di pendidikan sekular sekarang ni, saya baca surat khabar semalam, 1% daripada penduduk dunia pada tahun 2016 nanti dia kata akan memiliki harta melebihi daripada 50% kekayaan dunia. Itu pendidikan sekular. Dia fikir
nafsi-nafsi untuk diri dia saja. Sekali datang banjir, sekali datang gempa bumi, habis harta dia. So kita kena fikir. Dan orang-orang yang beriman yang Rasulullah, ketika Rasulullah, dia ni tidak takut kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Ini sama dengan Allah. Dia menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Itu atas dasar itu Rasulullah memimpin masyarakat dia di Mekah dengan keimanan dan ketakwaan. Dan tak tentu lagi diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Itu diharapkan saja. Di dalam Al-Quran, kalau kita study, kita kaji sedikit, terutamanya pelajar-pelajar tahfiz, jangan kita hafal saja, cuba faham dan kaji sedikit. Banyak buku tafsir Al-Azhar tu sangat baik kalau dibaca sebab dia dikarang oleh orang Timur sendiri. Hamka baca tu sangat mudah faham, dia akan agak moden. Ataupun tafsir yang dulu-dulu, tafsir ataupun yang latest sekali Al-Mumin. Allah SWT memulakan selepas surah Al-Fatihah itu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni lembu. Mengapa dipilih nama lembu ni Allah A'lam. Semalam penceramah daripada TV3 cerita pasal unta. Ini pasal lembu. Unta ni kalau dia bercinta, dia semalam cerita, dan dia hebat unta ni, kalau dia tak dapat unta jantan, dia tak dapat jumpa unta betina, dia jadi sangat sedih dan dia tak lalu makan, dia tak makan. Itu unta lah. Kalau kita nak jadi unta pun boleh juga kata, kalau bercinta tak dapat berjumpa dengan yang perempuan tu, dia tak lalu makan. Dan dia, yang keduanya, dia akan jadi tak kisah. Itu tidak boleh. Itu haiwan. Kita ada hak-hak dia. Lagi tajuk sikit, Rasulullah SAW dia sangat cinta kepada umat dia. Jadi pada satu ketika dia naik ke atas mimbar dan dia menangis. Dia menangis. Jadi sahabat-sahabat dia, Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa dia menangis? Rasulullah menjawab, dia sangat cinta kepada umat-umat dia. Umat-umat akhir zaman dia sangat cinta. Jadi Umar tanya, bukankah engkau tak cintakan aku? Rasulullah kata, engkau sahabat-sahabat aku dan pengikut-pengikutku. Tapi umat di akhir zaman dia tidak melihatku, tapi dia mencintai aku. So jadi itu saya harap, saya doakan kita semua di dalam masjid pagi ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. So, balik kepada kepimpinan Rasulullah. Kita tengok Rasulullah ni dia sangat sayang kepada pengikut-pengikut dia. Dia cinta, dia kasih, dan dia buat apa saja yang terbaik supaya orang yang dia cinta itu suka kepada dia. Jadi kepimpinan dia atas dasar cinta, atas dasar sayang menyayang, atas dasar ukhuwah, persahabatan, berkasih sayang. Kita tak boleh tengking kawan kita, marah kawan kita, tak boleh. Kita kena berbaik sangka. Berbaik sangka sangat penting. Dan ada 4 value Rasulullah di dalam memimpin umat dia. Ada 4 value. Dalam universiti kita pun kita ada value. Saya belajar dalam MBA baru bulan lepas.
pengurusan sesuatu organisasi ini perlu ada kepimpinan yang ada vision, ada matlamat, ada tujuan ke mana dia nak bawa organisasi dia. Dan lepas itu cara dia nak bawa tu menggunakan value, menggunakan nilai-nilai. Apa nilai-nilai yang Rasulullah SAW bawa? Dan apa mission? Mission Rasulullah SAW adalah satu saja, memberi kejayaan di dunia dan di akhirat. Itu kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mission. Kita nak mendapat kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Tetapi tidak boleh nak dapat kejayaan itu melanggar peraturan-peraturan dia. Dan Rasulullah ada value. Itu mission. Value dia ada 4 saja. Dia kata, saya baca dalam sebuah buku kepimpinan Rasulullah, kehebatan kepimpinan Rasulullah. Value yang pertama adalah sidik. Saya rasa tuan-tuan tahu makna sidik. Makna dia adalah integrity. Makna sidik adalah integrity. Apa makna integrity? Apa makna sidik? Maknanya adalah mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi dan juga keadilan. Itu integrity, itu sidik. Orang yang adil dan orang yang mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi. Itu nilai yang pertama. Mungkin saudara-saudari kena faham apa maksud ikhlas. Kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, maksud ikhlas adalah sincere. Kita pun tengok komus. Sincere, apa yang dalam hati, itulah kita sebut. Itu sincere yang definisi English. Tetapi definisi Melayu, definisi Islam, ikhlas lain. Ikhlas makna dia kita buat semata-mata kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah, kita tak buat. Itu saya harap pelajar. Saya rasa semua para hadirin sekalian dah faham tu. Saya cuma memperkuatkan lagi. Termasuk pelajar-pelajar tahfiz datang nak ambil belajar SPM, lillahi ta'ala. Sangat penting ilmu dunia. Ilmu dunia penting. Saya tunjuk handphone. Siapa yang buat handphone? Bukan orang Islam. Malah dia penting. Nak berhubung, nak ber-SMS, nak hantar ni, dalam ni pun ada Quran. Ada Quran, ada hadis, ada tafsir. Semua ada dalam ni. Sangat hebat. Tetapi yang lebih penting daripada ini adalah konten dia. Bagi saya, ini penting. Konten dia lebih penting. Apa yang kita nak isi? Kita nak isi Quran ke kita nak isi gambar apa kat dalam? Kita nak ber-Facebook, nak menghantar mesej apa? Itu sangat penting. So yang ini kita sama-sama belajar. Dia tak payah, kita boleh nampak. Tapi yang konsep, yang ruh, itu yang lagi penting. Jadi kepimpinan Rasulullah berdasarkan integriti, keikhlasan yang tinggi dan juga keadilan. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, amanah. Apa arti amanah? Saya ingat saya cuba mengulangi apa yang dah tuan-tuan faham, adik-adik semua faham. Amanah dalam bahasa Inggerisnya accountability. Orang yang bertanggungjawab. Apa yang dia sebut, apa yang dia buat, apa yang dia cakap, dia bertanggungjawab apa yang dia katakan, dia buat, dia kata itu. Dia tak boleh dia sebut, dia kata sorry saya tak. Kata kalau perkataan Melayu, dia balik batu, dia sembunyi tangan. Itu tidak amanah. Itu Rasulullah SAW mempunyai ciri amanah yang sangat tinggi. Yang ketiga, Rasulullah SAW mempunyai nilai deliver, menyampaikan, fadli, dalam bahasa Arab fadli, deliver. Kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, deliver ni lebih tepat. Kadang-kadang saya bagi ceramah kat sini, tapi saya tak deliver. Dia tidak sampai ke dalam fikiran dan hati tuan-tuan. Itu tidak deliver. Mungkin satu ceramah yang tidak dirancang dengan baik, yang dia tidak difikirkan dengan baik, jadi dia tak sampai deliver.
So, terutamanya kepada pensyarah-pensyarah, make sure kita memberi syarahan itu kita deliver. Kita bagi syarahan siang mana tapi kita tak deliver, pelajar tak faham, itu tak deliver. So Rasulullah dia deliver. Yang akhir sekali fatanah dia bijaksana. So yang ada dalam dewan ni semua pelajar-pelajar universiti, pensyarah-pensyarah, pegawai-pegawai universiti, saya yakin semuanya bijaksana. Cuma kita kena pertingkatkan bijaksana kita tu dari hari ke hari dengan ilmu, dengan iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama Tuhan suruh turun kita membaca. Lepas tu berbincang, berdiskusi, khalaq, mencipta, penyelidikan. So itu 4 sifat Rasulullah, 4 value Rasulullah yang dia pegang di dalam kepimpinan dia. Di dalam kepimpinan juga disebut dalam buku itu melibatkan jiwa dan raga. Jiwa apa dia jiwa? Apa dia raga? Raga adalah fizikal. Kata Melayu ni dia tengok benda yang ini dia buat perumpamaan lah. Raga adalah fizikal, jiwa adalah hati kita. Jiwa dan raga. Kepimpinan yang melibatkan jiwa dan raga. Kepimpinan Rasulullah dia melibatkan jiwa dan raga. Yang pertama jiwa dulu. Lepas tu baru raga, baru fizikal. Fizikal sangat penting. Nah, value-nya sangat tinggi. Ada orang jual buah pinggang ya, 10,000 US satu biji untuk bagi ke orang lain, dia dapat duit 10,000 US. Ada dalam gambar saya tengok dalam YouTube, bukan di Malaysia lah, di negara-negara lain. Itu makna dia jiwa, raga yang fizikal yang Tuhan bagi kat kita ada value. 10,000 satu buah pinggang. Kita ada 2 buah pinggang, satu kita ada rumah dapat duit 10,000 US. Itu nilai. Itu baru buah pinggang. Kalau tangan kita kan kita potong satu bagi ke orang, tinggal satu, berapa kita sanggup jual? 1 juta. Mata kita. Saya kalau orang nak beli mata saya 2 belah ni, saya kata dunia dan seisinya pun saya tak nak. 1 bilion, 2 bilion, 1 bilion pun saya tak nak. 2 biji mata bagi kat saya kata. Itu rahmat Tuhan bagi kepada kita, kadang-kadang kita tak nampak. Itu baru fizikal. So kadang-kadang kita tak bersyukur. Kita masih apalah Allah SWT bagi kita susah, belajar terus dah, study baru lulus lah. Itu sunatullah dia semua. Sebab Tuhan dah bagi banyak kepada kita. Kalau kita nak nilai berbilion-bilion pun lebih. Tapi yang lebih penting daripada fizikalnya adalah hati. Mata kita, telinga kita akan membawa maklumat-maklumat dan masuk dalam pemikiran kita dan ke dalam hati kita. Kalau hati kita bersih, kita akan mendapat kejayaan di akhirat. Kalau hati kita kotor, ini ceramah malam tadi, dia bagi perumpamaan lalat. Jadi ulama-ulama ni dia sangat bijak. Perumpamaan dia kata lalat suka kepada tempat yang busuk dan kotor. Saya ulangi cerita dia lah. Manusia juga begitu. Perumpamaan dia benda yang kotor ni suka kepada tempat yang kotor. Dia menggerakkan kepak dia, mata dia, pergerakan dia kepada tempat yang kotor. Apabila jiwa dia kotor, manusia begitu juga. Apabila jiwa dia kotor, mata dia tengok benda yang maksiat, telinga dia dengar pada benda yang lawa, walaupun berbilion-bilion nilainya dan jadi tak ada nilai. No value at all. Jadi pembentukan hati, cuma saya ulangi yang tadi, melalui keimanan dan ketakwaan. Selain pada itu tak boleh. So saya kata pelajar-pelajar tahfiz sangat bertuah.
Kerana pendidikan berbentuk emosi dan spiritual didahulukan. Fizikal ni kemudian. Nak belajar buat handphone tak payah sangat. Kita boleh ajar. Senang saja. Belajar fakulti engineering, fakulti IT, computer science, dia ajar communication. Jadi belajar sungguh-sungguh, boleh pergi engineering, belajar tahfiz, boleh buat di computer science, dia boleh buat fakulti science dan sebagainya. So itulah saya ingat kepimpinan Rasulullah yang lain lagi. Rasulullah sangat adil sama. Dan Rasulullah juga menjadi model. Saya ni tujuan pada diri saya lah. Mak berat macam mana saya nak jadi model. Bangun kena pagi, kita janji pukul 7.30 kita nak buat perarakan, kita kena start 8.30, 1 jam. Orang yang membazir waktu tu lebih baik dia mati. Lebih baik. Sekarang dah dengar cerita kan. Orang yang membazir waktu dibanding dengan orang mati lebih baik daripada orang membazir waktu. Orang mati dia berpisah daripada alam fizikal ni kepada alam roh. Jasad saja, raga saja, jiwa dia tak mati. Tetapi orang membazir waktu ni, dia berpisah jiwa dan raga dia dengan Allah. Lagi dahsyat, rugi. So, jangan membazir waktu. So, kalau umat Islam semua tidak membazir waktu, menggunakan setiap saat waktu dia untuk kebaikan diri dia, kebaikan ilmu dia, kebaikan ini, insya-Allah umat Islam akan berjaya. Dan saya balik kepada kepimpinan matlamat kita. Kalau kita lihat Rasulullah SAW yang paling hampir sunnah yang paling besar adalah dia adalah pemimpin umat. So, kena ada di dalam ini cita-cita supaya Allah menjadi pemimpin umat. Kerana dari itu kita boleh melaksanakan hukum Allah. Jangan lagi daripada kepimpinan. Kepimpinan hendakkan 4 syarat tu saya kata tadi. Sidik, amanah, fadli, fatamah. Accountability, integrity, accountability, delivery, dia kena deliver, and lastly kena bijaksana. Bijaksana kena belajar. So, saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.